Okey, Assalamualaikum kepada semua yang masuk live hari ini. Boleh dengar ke suara saya? Kalau boleh tolong komen tak? Boleh. Okey tak suara saya? Okey. Sebelum saya nak pergi jauh lagi, boleh Puan Nurhatu Fakira jawab kat boleh. Okey, Assalamualaikum Puan Nurhatu Fakira. Tak lupa juga Assalamualaikum Cik Na. Awal-awal lagi dah bagi love kat saya. Terima kasih. Terima kasih join. Assalamualaikum Puan Nira Farida. Assalamualaikum Puan Rashidah Jawahi. Dan Assalamualaikum Puan Aimin Najwa. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ST Bazila, speech therapist di Dominan lah. Jadi hari ini kita masuk dengan topik yang baru. Sesi lepas kita dengan topik motor kasar, motor halus. Okey, Assalamualaikum Ibu Ayah. Assalamualaikum Puan Nur Azila. Assalamualaikum Puan Fazila Makrum. Assalamualaikum semua. Okey, tanpa kita lengahkan masa, kita akan masuk kepada topik kita pada hari ini. Sebelum tu, Ibu Ayah juga boleh juga share dan live hari ini untuk lebih lagi ramai orang tahu kita punya live hari ini untuk kita belajar sama-sama. Untuk jadi sama-sama jadi ibu bapa hebat. Okey. Okey, kita teruskan dengan topik kita hari inilah, iaitu pra-pertuturan. Apa tu? Apa tu pra-pertuturan? Okey, saya yakin kalau ibu ayah dah pernah datang kepada sesi ST ataupun sesi ST di sini ataupun ST di hospital, pasti dah kenal sangat dah dengan nama pra-pertuturan. Apa tu pra-pertuturan maksud dia? Tapi sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak tunjuk piramid dalam perkembangan bahasa anak-anak. Kalau kita tengok OT ada pyramid of language dia, pyramid of learning. Jadi kalau untuk ST pun kami juga ada piramid kami yang tersendiri. So sebelum kita lebih jauh, kita akan ceritalah berdasarkan piramid ni. Okey, kalau tengok yang dekat piramid ni, yang pertama, Assalamualaikum Umi Adam. Okey, kalau tengok kat sini yang pertama, dekat tepi tu ialah komunikasi sosial. Overall dia adalah untuk overall kenapa tujuan ada piramid ni adalah kita nak improvekan komunikasi sosial anak. Okey, jadi yang nombor satu, level yang pertama, apa tu? Yang pertama ialah kemahiran pra-pertuturan. Sama dengan topik kita hari ni, kemahiran pra-pertuturan, kemahiran asas untuk anak-anak. Yang kedua, kemahiran kefahaman. Yang ketiga, kemahiran ekspresif. Dan last sekali, kemahiran pertuturan. Jadi kalau kita tengok kat piramid ni, kalau kita tengok piramid pun kita ada idea. Yang kat bawah tu adalah kemahiran asas dia. Yang ke atas tu dia akan makin bagus, makin bertambah baik sekiranya asas dia tu kuat. Macam kita buat rumah kan, kita kena ada tiang yang kuat untuk tapung rumah kita, ataupun sebuah pokok, dia kena ada akar yang sangat kuat untuk cekam pokok tu supaya tak tumbang. Jadi inilah maksud pada pra-pertuturan tu sendiri. Jadi kita fokus pada kemahiran pra-pertuturan untuk hari ini. Okey. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya Ibu Ayah. Okey, untuk yang ni, dekat sini saya ada buat mind map awan-awan macam tu. Dekat dalam awan-awan tu, saya dah listkan certain komponen dalam kemahiran pra-pertuturan. Yang pertama, eye contact. Yang kedua, daya tumpuan. Yang ketiga, agak-agak yang ketiga tu apa ya? Boleh tak kita ibu ayah bagi tahu mana satu untuk isi tempat kosong tu? A ke, B ke, C ke, D? Mana satu jawapan dia? Ibu ayah boleh ikut ke saya terlalu laju? Mana satu lepas eye contact, lepas tu daya tumpuan,
Isi tempat kosong, awan yang kosong tu, mana jawapan dia? Ambil giliran ke? Mendengar ke? B. Okey, Puan Syekna jawab B. Puan Nira jawab B. Puan Durratu Fakira jawab B. Puan Aimi jawab B. Oh, ramai B ni. Okey, jom kita cuba tekan B betul tak? Alamak. Okey. B betul tak jawapan B ni? Oh, alamak. Kurang tepat. Jom kita cuba lagi. Mana satu jawapan yang betul? Mendengar. Kemahiran mendengar tu sangat penting juga untuk anak. Tapi dia ada elemen lain yang untuk membantu anak mendengar dengan lebih baik. Itu daya tumpuan lah. Kalau kat situ kita dah mention dah daya tumpuan. Yang kedua, C. Okey, kita cuba C. Sitting tolerance. Oh, kurang tepat juga. Mana satu? Dah tinggal dah. D. Dah tinggal dua ni, maknanya A dengan D adalah jawapan yang betul. Yang ketiga ialah ambil giliran. Ambil giliran. Lepas tu kemahiran matching. Dalam bahasa Melayunya kemahiran suai padan. Maknanya dia kena suai padan antara gambar atau objek ke. Suai padan lah maknanya. Yang seterusnya kemahiran meniru. Yang terakhir ialah kemahiran bermain. Okey, tahniah Ibu Ayah jawab dengan betul. Yeay. Okey, so kalau tengok kat sini dalam komponen pra pertuturan ada 6 total dia. Saya shortlist lah kat sini. Ada 6. 6 yang basic. Memang betul basic lah. Jadi kita akan go through satu-satu ni. Eye contact, daya tumpuan, ambil giliran, matching, meniru dan bermain. Okey, jadi yang pertama kita pergi kepada eye contact. Topik eye contact ni sangatlah mungkin senang sikit nak nampak kalau anak kita ada kekurangan eye contact ataupun eye contact dia lemah. Sangat mudah untuk tengok. Jadi, berdasarkan gambar ni, boleh tak saya nak minta ibu ayah pilih gambar yang mana satu menunjukkan eye contact anak tu kita perlu bantu lagi. A ke B? A ke B yang kita kena bantu lagi? Mana satu? Terima kasih Ibu Ayah yang tonton live hari ni. Kita belajar sama-sama. Mana? A. Puan Kasin Syafika cakap A. Puan Sakinah cakap B. Puan Sena cakap B. Okey, kita nak pilih yang eye contact yang kita kena bantu. Betul-betul. Saya dah salah soalan dah. Okey, ramai yang cakap B adalah eye contact yang kita kena bantu untuk tingkatkan. Betul tak? B jawapan dia. Kita cuba Okey, A, B. Ramai A, ramai B. Jadi saya tekan dua-dua lah. Kita tengok B dulu. Tadi ramai B kan? Kita tengok B. B ni eye contact bagus ke? Tak berapa bagus. Kita boleh bantu lagi. B ni adalah eye contact yang gambar ni, anak ni tunjuk eye contact yang kita boleh tingkatkan lagi lah eye contact dia. Sebab tengok tu, mak duduk kat depan anak tapi dia berpaling ke arah lain. Dia tak tengok pun mak dia duduk dekat depan dia ataupun bercakap dengan dia. So, kalau A ni adalah eye contact yang baik untuk usia anak. Waktu bermain, dia tengok ke arah ayah dia, selari. Anak kat sini, ayah kat sini, dia boleh tengok. Itu ada, kita boleh kata eye contact yang bagus lah. Terima kasih Ibu Ayah yang jawab. Semua betul. Mungkin soalan saya tadi keliru sikit lah. Mana satu nak kena pilih kan? A ke B. Soalan saya tu. Okey, bagus Ibu Ayah. Okey, so kalau kita tengok daripada gambar A tu, kenapa kita boleh kata anak tu eye contact bagus? Tadi saya dah bagi tahu sebab anak dia tengok ke arah Ibu Ayah. Kita tengok ayah tu, betul tak cara dia duduk depan anak tu? Kalau tengok ayah tu, posisi kedudukan dia sangat bagus. Itu adalah salah satu cara untuk kita galakkan eye contact anak, iaitu duduk sama level dengan anak. Walaupun tu macam tak sama level kan, sebab ayah tu besar kan, kalau tak kena tunduk lagi. Tapi itu adalah posisi yang stabil lah, yang selesa.
anak. Kalau yang kedua tu, kita boleh tengok ibu dia pun apply teknik yang sama dengan ayah yang kat tepi tu, yang mana duduk posisi yang selari dengan anak. Tapi anak, kita tengok kat situ dia beralih ke lain, ataupun dia mata dia melila-lilau ke arah lain. Yang tu kalau ibu ayah boleh nampak ciri-ciri tu dalam anak, mungkin kita boleh jumpa dengan terapis lah untuk dapat rujukan yang selanjutnya. Antara dua tu boleh nampak kan beza dia? Okey, kita teruskan dengan komponen yang seterusnya. Daya tumpuan. Yang ni panjang sikit lah. Okey, macam mana kita nak tentukan daya tumpuan anak tu bagus? Dia kena ada yang pertama yang tadi, eye contact. Eye contact bagus, kebiasaannya dia akan membantu daya tumpuan anak untuk lagi jadi lebih baik. Sebab bila anak tu tengok kita, dia dah ada tumpuan kat situ. Dia boleh tengok mata kita, dia dah boleh nak tunggu kita. Eye contact tu memain peranan penting lah. So kalau eye contact dah cantik, kita nak tengok pula daya tumpuan dia. Kadang tu ada juga anak yang eye contact dia cantik, tapi daya tumpuan dia kita kena bantu lagi. So kalau tengok yang pertama tu, fleeting attention. Apa yang kita masukkan dengan fleeting attention? Yang pertama tu maksud dia mudah terganggu dan berubah tumpuan. Kalau contoh, kalau saya bagilah kan, untuk yang fleeting attention ni, dia daripada satu mainan ni main kejap, lepas tu bergerak ke mainan lain pula. Lepas tu kalau dia ada dengar bunyi dekat lain, dia pergi kat bunyi tu pula. Maknanya dia tak boleh fokus satu benda. Banyak sangat, dia terganggu dengan persekitaran dia. Yang ni kita maksudkan dengan fleeting attention lah, fleeting. Tak boleh nak fokus. Yang kedua, rigid attention. Rigid. Kalau kita translate rigid tu sangatlah dia macam tu je, tak boleh nak ubah yang lain. So kalau maksud untuk attention ni, boleh beri perhatian kepada aktiviti pilihan dan tidak suka diganggu. Kalau anak-anak yang ada rigid attention ni, kebiasaannya dia memang akan tumpu lama lah dengan aktiviti dia tu. Tumpu lama, kalau kita panggil ke, kita nak main sekali ke, biasanya dia akan ignore ataupun marah, dia pusing, dia main kat lain pula. Yang tu rigid lah, rigid attention. Biasa kalau ibu ayah datang sini kan, ibu ayah akan bagi tahu, kami akan tanyalah, respon tak pada nama? Kadang respon, kadang tak respon. Jadi lepas ibu ayah cakap macam tu, mesti kita akan tanya balik, waktu tu dia tengah main sesuatu ke? Kebanyakan jawapannya adalah anak dia tengah main sesuatu waktu tu. Maknanya anak dia tak boleh lagi nak shift atau sewaktu bermain tu nak dengar arahan. Tak boleh lagi yang tu. Dia rigid lagi dengan mainan dia. Dia nampak satu tu je. Mainan suara atau suara sekitar tu tak dengar dah. Yang tu rigid attention lah. Okay, ibu ayah okey ke? Saya pergi terlalu laju ke? Okey, kita teruskan dengan single channel attention. Single channel attention ni tidak boleh melihat dan mendengar arahan secara serentak. Maknanya kalau dia tengok kita, mungkin dia akan termiss certain arahan yang kita bagi kat dia. Tapi anak-anak yang single channel attention ni, waktu dia bermain, dia dah boleh dengar sikit-sikit arahan daripada kita. Maknanya kalau tengah main kita suruh pergi buang, dia dah boleh dah dengar arahan tu, pergi buang. Okey. Puan Durratu Fakirah cakap okey, Puan Syira Hassan cakap okey. Saya takut saya terlalu laju je. Okey, seterusnya focusing attention. Focusing attention ni sangat bagus lah kalau anak-anak dah ada focusing attention ni. Sebab dia dah boleh beri tumpuan terhadap satu mainan tu tanpa bantuan orang dewasa dah. Kalau kita panggil pun macam panggil dari jauh, kebanyakan dah boleh dah menyahut tu. Panggil nama ke, bagi arahan dari jauh ke, kebanyakan dah boleh dah 3-4 tahun ni. Seterusnya, two channel attention. Two channel attention ni boleh memahami arahan tanpa berhenti daripada aktiviti. Mungkin yang atas tadi tu, focusing attention tu, dia boleh tanpa bantuan, tapi kalau dia tengah buat aktiviti tu, dia kena berhenti kejap tengok kat kita untuk dengar dengan betul. Kalau yang two channel attention dia buat aktiviti, lepas tu dia dengar ada orang panggil atau bagi arahan kat dia, dia tak payah berhenti pun, dia boleh terus buat je. Ini adalah kemahiran yang bagus lah untuk anak-anak untuk pergi ke sekolah nanti. Nanti kalau dia duduk kat meja tengah buat aktiviti, cikgu bagi arahan kat depan, dia dah boleh dengar dah. Tanpa perlu stop lah daripada buat kerja dia.
Yang last sekali adalah integrated attention. Dia dah boleh, untuk integrated ni dia dah boleh manipulasi semua dah sensori dia, auditory, visual. Dia boleh manipulate dengan sangat bagus lah macam kita kan. Yang tu dia dah boleh integrate semua benda untuk fokus ketika aktiviti dan dengan arahan. Okey, dah habis dengan daya tumpuan. Kita teruskan dengan kemahiran ambil giliran. Yang ni mungkin ada ibu ayah yang aware ada kemahiran macam ni, ada yang tak aware lagi. Ambil giliran pun kita kira sebagai komponen juga. Ambil giliran kan, biasa ambil giliran kita beratur nak pergi apa? Kat kantin kan, kalau anak dah besar beratur ambil giliran untuk ambil makanan kan. Tapi dalam anak-anak pun dah ada dah dengan kemahiran ambil giliran tu sendiri. Kalau kita tengok kat sini kan, kalau pernah main terapi mesti akan macam main bola lah aktiviti yang paling suka saya guna untuk kemahiran ambil giliran ni. Tapi macam mana dengan kemahiran ambil giliran ni dia boleh bantu perkembangan bahasa anak. Main bola je kita nampak macam main bola. Main bola aktiviti yang ibu ayah selalu suka sangat main dengan anak. Kalau kita tanya kan, anak suka main apa kat rumah? Main bola, main passing bola. Lepas tu bila datang terapis suruh main lagi bola dengan anak. Macam dah selalu main dah bola dengan anak ni. Apa kata lepas kita hadir sesi live hari ni, kita dapat satu benda. Daripada main bola tu kita boleh tetapkan goal dengan anak, iaitu kemahiran ambil giliran. Dia passing. Okey, jom kita tengok yang pertama. Kenapa dengan kemahiran ambil giliran ni penting untuk anak? Yang pertama, dengan ambil giliran ni dia dah boleh belajar untuk kongsi mainan dia. Sebab nanti kalau main bola kan, tak adalah dia nak pegang seorang-seorang je bola tu. Dia tahu lepas dia pegang bola, orang lain pula punya turn. Dia boleh start kongsi mainan. Mungkin kalau ibu ayah ada anak-anak yang susah nak kongsi barang mainan dia tu kan, kita tengok umur juga. Kadang tu kalau umur 2 ataupun 1 tahun tu memang stage dia lah susah nak berkongsi. So kita boleh pupuk dari awal untuk kongsi mainan dengan main bola, passing bola. Passing bola 2 orang dulu, lepas tu passing bola dengan 3 orang. Sebab apa dengan 3 orang pula? Dia boleh tingkatkan kemahiran menunggu. Kalau lagi ramai dia kena passing tu, ambil giliran, lagi lama dia kena tunggu. Jadi dari situ kita boleh tingkatkan kemahiran menunggu anak. Sebab lepas dia dapat bola tu, mungkin ibu ayah boleh manipulate sikit lah. Kita pegang lama sikit, lepas tu baru bagi kat dia. Kita dah improve kemahiran menunggu dia. Bila boleh improve kemahiran menunggu tu, secara tak langsung daya tumpuan pun kita boleh improve juga. Yang ketiga, kenapa kemahiran ambil giliran ni penting? Gambar apa tu kat situ tu? Gambar dekat meja ada anak-anak tengah berbual dengan rakan-rakan dia. Daripada kemahiran ambil giliran ni kita nak integrate dan generalize kepada dalam bahasa kita. Di mana bila kita tanya soalan, dia boleh jawab. Dia tahu dia kena jawab. Kalau anak-anak yang lemah dalam kemahiran ambil giliran ni kan, dia tak tahu konsep give and take. Maknanya kalau orang bagi, orang bagi, dia kena bagi balik. Dia tak faham konsep tu. Mungkin kalau kita tanya soalan, dia pun tak tahu dia kena jawab soalan lah. Jadi dia diam je atau dia tak ignore sebab dia tak faham pun lagi dia konsep. Dia kena jawab benda tu. Kita start. So daripada sini kita boleh start yang senang-senang dulu dengan anak-anak kita main bola. Lepas dah main bola, kita mungkin boleh yang lagi susah lah kalau ada stick aiskrim tu kan. Mak masuk dulu, lepas tu adik masuk pula. Yang tu guna objek. Kalau main bola yang cepat sikit, senang. Kalau yang attention dia kurang tu, kita boleh start dengan bola lah. Kalau attention dia dah okey, kita boleh start dengan benda yang lagi banyak lah. Macam ambil giliran letak satu benda, letak satu benda tu. Okey, boleh faham ke setakat ni? Kalau boleh, cakap okey. Okey. Faham? Okey, terima kasih Cik Na. Saya harap ibu ayah boleh faham apa yang saya cuba sampaikan hari ini. Okey, seterusnya kita bergerak kepada komponen yang berikutnya, iaitu kemahiran meniru.
kemahiran meniru ni penting. Sebab daripada menirulah dia akan slow-slow akan faham benda tu dan slow-slow akan ekspresif dengan spontan benda tu. Kemahiran meniru ni sangatlah penting untuk anak-anak. So, kalau meniru ni mesti ibu ayah akan terfikir meniru bunyi. Macam bunyi miau miau miau. Tiru miau 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 atau perkataan nak dia akan tiru perkataan. Sebenarnya dia ada stage dia kalau untuk kemahiran meniru ni. Dia akan start dengan gambar apa tu? Agak-agak yang gambar tu mana satu pilihan perkataan dia? Bunyi ke, perkataan ke ataupun gaya? Boleh tak ibu ayah komen kat bawah? Mana satu perkataan yang sesuai untuk gambar yang ada anak dengan ayah tu? Gambar gaya. Puan Sena cakap gaya. Puan Durratu Fakira cakap gaya. Puan Sheena cakap gaya. Puan Syira cakap gaya. Betul. Gaya jawapan dia. Alright, betul. Gaya. So, stage yang pertama untuk kemahiran meniru yang paling basic sebelum nak tiru perkataan tu, kena tiru gaya dulu. Macam gaya kucing tadi kan, miau miau. It's okay kalau anak tak boleh lagi nak tiru miau, dia tiru gaya tangan tu pun dah cukup bagus dah untuk anak yang baru belajar untuk meniru. Ataupun kan anak-anak kita sekarang suka sangat tengok video kan, video lagu Cocomelon ataupun Baby Shark ke. So kita ambil peluang tu, dia tengah tengok skrin tu, kita buat interaksi dua hala dengan dia dengan kita masukkan elemen tiru gaya bersama-sama dengan anak. So sambil kita tengok skrin tu, kita boleh buat satu gaya. So anak tiru, kita boleh galakkan anak meniru lah dengan skrin tu. Bukan tak bagus skrin tu, kita kena manipulate jadi lebih bagus. Kita masukkan goal dalam tu untuk anak-anak. Matlamat apa untuk anak-anak? Meniru gaya. Seterusnya yang ni, gambar yang kedua. Mana satu jawapan untuk gambar yang kedua? Bunyi ke perkataan tu? Mana satu yang anak-anak patut dapat dulu? Bunyi ke perkataan dulu selepas gaya? Bunyi. Betul Puan Durratu Fakira. Bunyi. Kenapa bunyi dulu barulah perkataan? Okey, kita tengok bunyi. Kebiasaannya bunyi suku kata dia. Kita boleh kata suku kata ataupun bunyi-bunyian tu dia mudah. Tak adalah dua suku kata macam perkataan kan. Kalau macam lagi satu bunyi ni dia menarik macam wii, oh. Dia satu gaya je atau mulut dia perlu buat satu je. Tiru pergerakan mulut tu oh ataupun iyah. Kebanyakannya bunyi ni bunyi vowel lah macam i, a, u. Jadi kalau kat sini kita akan start dengan bunyi dulu sebelum kita nak perkataan. Of course lah sebelum tu kita akan start dengan gaya. Gaya pun penting. Kemudian kita bagi bunyi. Kalau kita main dengan anak-anak kan, kalau benda jatuh, mungkin kita boleh cuba untuk anak tiru oh berbanding jatuh. Sebab jatuh dia panjang sikit dua suku kata. Lepas tu dia kena bunyi konsonan, ja, lepas tu to, ti tu nak letak kat mana pula kan. Kalau berbanding oh dia senang sikit. Oh. Anak pun boleh nampak dengan terang mulut kita macam oh, muncung je mulut tu. Lepas bunyi barulah kita masuk kepada perkataan. Yang ni perkataan ni dia dah memang level yang bagus lah. Semakin banyak anak meniru semakin bagus. Sebab daripada meniru kan, kalau kita pun nak belajar bahasa baru, kita kena start dengan meniru dulu. Meniru perkataan tu banyak-banyak kali sampai dia confident, dia akan guna dengan spontan benda tu. Jadi kalau kita nampak anak kita dah start meniru perkataan macam hai ke, jatuh, salam, sangat bagus. Itu adalah kemahiran yang sangat bagus untuk meniru ni. Okey, kita pergi yang seterusnya, kemahiran matching. Yang kat sini saya letak dua gambar ni. Yang pertama ialah kemahiran matching objek dan objek. Biasa kalau datang sini kan mesti nampak ST akan main benda ni. ST ataupun OT lah. Dia akan bagi juga. Cutting fruits tu memang benda yang pertama akan jumpa waktu sesi penilaian tu. Memang kita akan bagi. Tapi kadang-kadang tu ibu ayah pun tak tahu kenapa
kenapa kita bagi cutting fruits kan? Sebab kita nak tengok kemahiran matching anak tu sendiri. Sebab cutting fruit dia terbelah dua, jadi anak kena cari mana satu pasangan yang sama, kawan dia. Kalau dapat jumpa yang sama tu, maknanya kalau kita boleh kata untuk matching objek dengan objek, anak dah dah kukuh dah kemahiran itu. Objek dan objek. Kita boleh kata objek dan objek lah. Dan seterusnya, selepas kemahiran matching objek dan objek, kita akan pergi kepada kemahiran matching gambar dan gambar. Puzzle knob ni pun sangatlah popular lah kat sini. Memang selalu tengok main puzzle knob tu kan. Kenapa nak bagi main puzzle knob ni? Rupanya kita boleh buat kemahiran matching gambar dengan gambar. Gambar lain dekat situ dengan gambar lain yang kat papan tu. Jadi suka saya nak bagi tahu kat sini, kalau lah ibu ayah nak belikan puzzle knob, kita cari yang puzzle knob tu ada background juga kat belakang. Senang untuk kita train anak kemahiran matching tu. Okey, jadi kenapa perlunya kemahiran matching ni? Kita ada quiz ni. Okey, kalau tengok kat pilihan jawapan tu ada dua kepentingan matching. Ada satu tu kurang tepat. Dengan kemahiran matching, anak saya boleh apa dan apa kecuali. Jadi saya nak ibu ayah, jom kita tengok mana satu yang bukan kepentingan matching ni. Bukan kebaikan matching. A ke, B ke, C ke? Yang mana ibu ayah? Kita take time kan? Saya dah cakap banyak ni, kita boleh take time ibu ayah pula. Fikir mana satu, A ke, B ke, C jawapan untuk soalan ni. B. Okay, ramai jawab B. Kecuali. Okay, B. Okay, ramai B. Kita tengok jawapan B ni betul tak? Oh, B ni betul. Betul dia maknanya means dia kemahiran matching ni memang membantu untuk kemahiran 3M anak. Okey. Okey, sebabkan kita dah nak nak 30 minit dah, jadi saya bagi jawapan dia lah. Jawapan dia adalah A. Bantu anak lebih fokus. Jadi B dengan C ni dua-dua betul jawapan dia. Kenapa matching ni bagus untuk bantu kemahiran 3M anak? Sebab anak kena perlu nanti dia dah masuk pra-akademik, dia kena tiru perkataan tu. Macam A, macam mana nak tiru. Dia nak padankan A ni dekat mana A. Dia boleh bantulah kemahiran 3M anak sebenarnya. Nombor 2 ni dia dah tahu nombor 2, dia nak matching pula 2 dia tu mana tulisan dia. Tu matching aras tinggi lah. Yang tadi saya bagi 2 tu macam yang asas je. Lepas tu yang C tu pun penting untuk anak. Kalau kat sini kita panggil PACS lah, ataupun AAC. Kalau anak-anak yang kita rasa dia kurang lagi interaksi dua hala, kita akan bagi AAC dengan dia. Dia kena matching gambar, dia kena cari. Kalau dia nak air, dia kena ambil gambar air bagi kat kita. Yang tu topik lain pula lah untuk AAC. Panjang cerita dia. Okey, kita pergi ke seterusnya. Kemahiran yang terakhir. Yang ni functional play. Hari tu kalau untuk kita sesi lepas, kita dah pernah dah sentuh sikit-sikit berkenaan dengan play ni. Kita rasanya tak sempat dah nak main game ni, jadi saya tunjuk je lah. Functional play. Mana satu maksud bagi functional play? Agak-agaknya A ke, B ke, C ke D? Okey, jawapannya ialah D. Functional. Kat situ bermain secara berfungsi. Maksudnya kalau ada anak ambil sudu bawa masuk kat mulut tu, kira dah bagus dah kemahiran bermain dia. Dia tahu fungsi suatu benda tu. Yang kedua, constructional play. Constructional play ni maksud dia dia boleh buat satu benda tu jadi benda menara. Berdiri jadi menara, piramid ataupun KLCC. Dia boleh buat benda tu, constructional. Yang ketiga, pretend ataupun dramatic play. Maksudnya dia pretend je benda tu. Kalau tadi yang functional play tu dia ambil sudu untuk masuk kat mulut. Tapi yang pretend play ni dia akan ambil sudu, dia letak kat telinga dia. Hello? Hello mama? Hello papa? Dia pretend je sudu tu sebagai telefon. Padahal bukan telefon pun, tapi imajinasi dia membuatkan dia guna sudu sebagai telefon.
cara bermain yang tinggi lah untuk anak. Maknanya dalam satu permainan tu dia tahu kalau main ni dia tak boleh buat ni. Kalau main ni dia kena jalan 2 langkah dulu, lepas tu baru dapat. Maknanya dia dah kita boleh cooperate peraturan dalam permainan anak-anak tu. Kalau kat situ saya tulislah umur. Umur untuk setiap kemahiran bermain. Okey, Ibu Ayah dah sampai ke komponen terakhir dah kita. Terima kasih yang sudi bersama dengan saya sehingga akhir. Tapi sebelum tu, tak habis lagi. Kita ada quiz time. Okey, yang ni last. Betul last. Quiz time ni. Jom kita baca sama-sama case study dia ni. Lepas tu Ibu Ayah akan pilih dari case study tu mana satu yang kita kena tolong bantu Rafi ni. Okey, kita tengok kat situ. Rafi seorang anak lelaki yang berusia 2 tahun 1 bulan. Dia suka bermain permainan dengan baling barang kat lantai. Lepas tu bila dia main, kadang-kadang tidak sahut pun panggilan namanya. Ibu Ayah panggil nama Rafi, tak dengar pun kadang tu. Lepas tu Rafi mula boleh melakukan gaya sosial macam hai dengan bantuan. Mungkin bantuan fizikal kat sini. Maksudnya kita ambil tangan dia, kita bantu dia untuk lambai. Okey. Berdasarkan yang kita baca tadi tu, Ibu Ayah rasa yang mana kita perlu bantu Rafi? Komponen A ke, komponen C ke, B ke, D? Okey, saya bagi Ibu Ayah masa untuk baca, untuk pilih mana satu jawapan dia. Okey, mana ya? A ke, B ke, C ke, D? Puan Sena cakap D. Puan Kasih cakap D juga. Puan Cik Na cakap D. Puan Durotul Fakira cakap D. Ramai cakap D. Okey, kita tengok betul tak jawapan D kita. Dan drum. Alamak, thank you pula. Ya. Mana ni? D betul tak? Kurang tepat D. Jawapan D kurang tepat. Jawapan yang betul adalah B. Apa beza B dengan D tu? Kalau B tak ada eye contact, D ada eye contact. Kenapa saya tak masukkan eye contact jawapan yang betul? Sebab kalau berdasarkan statement ke atas tu, dia tak ada mention pun macam anak ni kurang eye contact dengan ibu ayah ataupun waktu bermain. Tak ada mention benda tu. Mungkin dari statement di atas ni, anak-anak kemungkinan akan ada eye contact yang bagus. Tapi sebab attention dia kurang, sebab itulah dia kalau main tu memang tak dengar suara dia. Tak dengar suara dia pula. Tak dengar panggilan nama. Di mana kat sini rigid attention lah. Dia dah main tu memang tak dengar dah kalau ibu ayah panggil. Yang kedua tu kita tengok kat sini. Anak suka bermain dengan dia baling barang kat lantai. Yang ni sepatutnya 2 tahun 1 bulan dia dah boleh start bermain secara berfungsi dan bermain konstruktif benda tu. Kalau main baling-baling kat lantai tu kemungkinan anak tak tahu macam mana nak main benda tu. Kalau kita bagi cutting fruit tak dilakukan dengan pisau, dia tak tahu pun. Sepatutnya dia kena cantum benda tu, lepas tu guna pisau untuk potong. Sebab tu dia lebih tahu buang, baling kat lantai. Itu adalah kemahiran bermain yang tak matured lagi lah kita panggil. Kita kena bantu anak untuk bermain dengan betul. Ada setengah anak dia boleh explore sendiri untuk main benda tu dengan betul. Ada setengah anak kita kena bantu dia. Bantu dia explore sama-sama dan main dengan betul. Okey. Kalau yang last kali lah kemahiran meniru kat sini. Biasanya kat sini Rafi masih perlukan bantuan daripada ibu ayah dia untuk buat high. Biasanya kita boleh dah buat high sendiri. Kalau dia gerak macam ni pun kita terima je. Ni ke macam ni ke. Maknanya dia cuba tiru walaupun tak tepat gaya tu. Maknanya dia ada dah kemahiran meniru. Kalau Rafi dia still kena bantuan daripada orang dewasa lagi untuk buat high tu sendiri. Puan Cik Na
cerita. Itu kalau dah main tak dengar orang panggil. Betul-betul. Kalau dah fokus. Sekarang tu orang dah dewasa pun ada benda tu. Kalau dah galik buat benda tu, galik tengok cerita, ibu panggil kat luar pun tak dengar dah. Galik sangat benda tu. Ya, memang one channel kepada cerita tu sendiri. Okey. Dengan terjawabnya soalan quiz time ni, habislah kita punya sesi live hari ni. Saya harap ibu ayah dapat info yang bermanfaat lah daripada sesi live hari ni. Kalau rasa bermanfaat, mungkin kita boleh share live ni kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara ataupun bahkan ibu ayah kan. Dia kena tahu benda ni, benda basic untuk anak-anak dia, untuk kita monitor anak. Boleh share. Okey. Itu sajalah slot live hari ini, dan jangan lupa untuk saksikan live dengan topik yang berlainan pada minggu depan. Assalamualaikum ibu ayah.